وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita sambung pada minggu ni faslun fi suwaril qudwah. Suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin, pada menyatakan gambaran-gambaran mengikut imam. Ada beberapa keadaan ataupun situasi seorang makmum itu mengikut imamnya. Qudwah itu maksudnya kita faham kat sini sebagai mengikut imam. Yang pertama, qudwati rajulin bi rajulin, iaitu seorang lelaki mengikut seorang lelaki, iaitu menjadi imam kepada makmumnya. Lelaki jadi makmum, lelaki juga jadi imam. Jadi keadaan yang kita akan tengok ni, dia ada 9 semuanya. 9 keadaan situasi makmum mengikut imam. 5 yang sah, 4 tak sah. Cuma hari ni kita akan tengok setakat yang sempat dulu, insya-Allah. Saya rasa sempat kot kita tengok semuanya 9. 5 yang sah kalau ikut, 4 yang batal solatnya, dikira tak sah solatnya kalau kita ikut cara ni. Cara yang sah yang pertama adalah qudwati rajulin bi rajulin. Seorang lelaki mengikut makmum, mengikuti ataupun menjadi makmum kepada seorang lelaki. Ahmad jadi makmum kepada Ali, sahlah. Apa hukumnya kalau ada situasi seorang kanak-kanak menjadi imam? Seorang kanak-kanak ketika mana menjadi imam, kanak-kanak yang mumayyiz, yang maksudnya dia boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk, maka hukumnya sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam satu hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Seorang sahabat Nabi SAW pada ketika kecilnya, nama Amru bin Salamah. Amru bin Salamah ni satu ketika di tempat dia, mereka semua mencari seorang yang layak menjadi imam. Hadis tu hadis yang panjang. Maka pakat tanyalah, siapa yang paling banyak hafal Al-Quran? Tak ada. Tak ada lelaki yang paling banyak hafal Al-Quran melainkan seorang kanak-kanak yang pada ketika itu umurnya 6-7 tahun, Amru bin Salamah. Maka dia kata, akhirnya dia pun ditolaklah, dilantik sebagai imam. Maka dia pun mengimamkan solatnya. Daripada hadis sahih riwayat Bukhari inilah kita fahami bahawa kanak-kanak yang mumayyiz, yang layak, yang dia ni ada kefasihan baca Al-Quran, maka dia dibolehkan menjadi imam, sah solat dengan dia. Yang tak boleh kalau kadang-kadang kanak-kanak ataupun orang tua bacaan bermasalah. Bermasalah tu macam mana? Kalau kata setakat masalah sikit-sikit, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu lahan yang kesalahan yang sangat minima. Kalau berat sangat, Ar-Rahmanir Rahim, dia macam tu. Dia tak jadi ra, jadi ra, lain pula. Itu berat, tak boleh lah. Sama juga kanak-kanak yang pelat. Kalau kata ada yang telor, kalau ada yang fasih, ambil yang kanak-kanak yang fasih lah. Tapi aulanya adalah orang dewasa. Tapi kalau kanak-kanak yang mumayyiz, tak ada masalah. Umur mumayyiz ini kalau ikut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia tidak ada umur tertentu kerana berbeza setiap kanak-kanak. Ada kanak-kanak yang dia ni mumayyiz 4 tahun, ada 5 tahun. Tapi had yang ditetapkan untuk membolehkan seorang kanak-kanak itu dikira sebagai mumayyiz 7 tahun. Dia sampai 7 tahun tu kira mumayyiz lah. Kanak-kanak yang sihat, yang normal. Mungkin kalau setengah kanak-kanak tu mungkin ada masalah autism sebagainya, ataupun sindrom Down, itu kes lain. Tapi kanak-kanak yang normal, umur 7 tahun itu dikira sebagai mumayyiz.
Tapi boleh tak mumayyiz tu lebih awal? Boleh. Mak ayah dia lebih kenal anak dia macam mana. Ada orang yang dia ni lebih awal, dia ni matang, dia boleh beza baik dan buruk, dia boleh tahu apa yang betul, apa yang salah. Umur dia 5 tahun, bacaannya fasih, jadi imam, tak ada masalah, dibolehkan. Apa hukumnya kita jadi imam, kita jadi makmum dalam keadaan imam itu dia ni masih belum bersunat? Masih belum bersunat. Dalam hal ni para ulama pun ada bincangkan isu macam ni. Solat dengan imam masih belum bersunat, ataupun dia tak kira lah dia ni dewasa ataupun kanak-kanak, maka hukumnya adalah makruh. Macam mana dewasa tak bersunat? Contohnya mu'allaf. Mu'allaf dia masuk Islam, orang tahu dia Muslim, terus tolak jadi imam, dia belum lagi bersunat, maka hukum solat dengan dia adalah makruh. Sah tu sah, tapi makruh. Yang lebih baik adalah cari orang yang dah bersunat. Dan siapa yang dah bersunat? Semualah fahamlah. Muslim, lelaki dewasa confirm sunat. Tak payah nak check tengok kan. Hal ini kita kena jelas. Tetapi dalam keadaan yang mana tidak ada langsung imam yang sesuai, melainkan lelaki tadi sahaja walaupun dia tak bersunat, maka itulah lebih afdal berbanding solat seorang-seorang. Cek semua dia tak layak. Ada seorang je yang layak, yang lepas syarat, tapi dia ni tak sunat. Maka kata sebahagian para ulama mazhab Syafi'i, afdal ambil dia jadi imam walaupun dia tak sunat. Hukumnya tidak makruh. Tidak makruh. Itu lebih afdal berbanding solat sendirian. Okey. Kedudukan solat, bila mana kita solat lelaki di hadapan, kemudian kanak-kanak, kemudian khunsa, dan kemudiannya perempuan. Kita akan tengok sikit perbincangan tentang khunsa ni nanti. Yang keduanya, wa qudwati imra'atin bi rajulin, seorang perempuan mengikut ataupun menjadi imam kepada seorang lelaki. Hukumnya tak dibolehkan. Bahkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tak bolehlah. Yang kita mengaji dalam Safinatun Najah ni, tak bolehlah seorang perempuan itu menjadi imam. Dan pandangan yang menyatakan wanita boleh menjadi imam itu menurut para ulama mazhab Syafi'i, hukumnya adalah syaz. Maknanya benda yang pelik, yang ganjil, yang bukan pandangan majoriti para ulama. Ada perbincangan yang sangat mendalam isu ni berkenaan tentang hukum wanita menjadi imam. Boleh rujuk kepada tulisan artikel tuan guru kita dulu, dia pernah tulis tentang hukum wanita menjadi imam. Okey. Seorang khunsa mengikuti seorang lelaki sah. Maknanya khunsa ni jadi makmum. Khunsa kat sini kalau kita faham, kita baca kitab fiqh, kita jumpa perkataan khunsa, maksudnya adalah khunsa muskil. Apa maksud khunsa muskil? Khunsa muskil ni khunsa yang dia tak tahu nak beza, dia ni lelaki ke dia ni perempuan, dia ada dua alat kelamin, dia tak tahu nak beza. Nanti kita tengok bagaimana huraian Imam Nawawi. Ada setengah khunsa ni dia ada dua alat kemaluan, ada setengahnya tak ada kemaluan lelaki dan perempuan, hanya ada lubang untuk kencing. Keadaan dia, kecacatan dia macam tu. Cuma dengan kemajuan teknologi sekarang ni, kita nak kata seorang itu khunsa muskil ni susah. Sebab apa? Dah ada, boleh buat kajian. Maknanya boleh pergi jumpa doktor, tengok dia ni anggota reproduktif dia ni macam lelaki ke, macam perempuan ke. Jadi kita nak katakan seorang tu khunsa muskil sekarang ni susahlah, sebab boleh tentukan. Transgender itu isu lain, makna isu lain. Itu transgender makna isu lain. Macam mana keadaan dia, kita nak tentukan, nak tengok seorang itu dia ni lelaki ataupun perempuan sekiranya dia ni khunsa. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, khunsa itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang mempunyai faraj dan juga zakar. Dalam masa yang sama dia ada dua alat kemaluan.
Manakala terdapat juga khunsa yang mana tak memiliki satu pun daripada keduanya, dia hanya ada lubang kencing saja. Para ulama dia tengok banyak sudut. Antaranya dia tengok dari sudut fizikal, suaranya. Kalau suaranya kasar, besar, badannya mungkin lebih berbulu, ataupun dia ni nampak halkumnya, dikira sebagai lelaki lah. Begitu juga sebaliknya. Banyak kaedah-kaedah penentuan. Antaranya, kata Imam Nawawi, nak menentukan khunsa itu, kita nak faham dia sebagai lelaki ataupun perempuan, supaya dia menjadi khunsa ghair muskil. Khunsa muskil saya dah kata dah tadi. Maka benda ni zaman sekarang ni mungkin susah dah, mana tak ada keperluan kita nak namakan seorang itu sebagai khunsa muskil, sebab ada doktor boleh cek sebagai tentu. Maka kita panggil dia sebagai khunsa ghairu muskil. Maknanya dia ni ada juga alat kemaluan, tapi salah satu berfungsi. Yang pertama, nak tengok macam mana air kencing. Kata Imam Nawawi, sekiranya dia kencing melalui saluran lelaki, maka dia adalah lelaki. Maka sekiranya dia kencing melalui saluran yang perempuan, maka dia dikira sebagai perempuan. Maknanya yang berfungsi. Dia tak jadi dua-dua functioning. Tak boleh. Dia tak boleh multi-function dah. Dia salah satu je. Tetapi kata Imam Nawawi, jika keluar kot dua-dua, pagi tadi dia kencing kot lelaki, petang nak rasa kencing perempuan pula. Kata Imam Nawawi, tengok yang mana keluar dulu, ataupun kalau kata serentak, tengok yang mana keluar dulu. Itulah yang dikira sebagai jantina dia. Yang kedua, keluar mani. Dan yang ketiga, keluar darah haid. Sekiranya keluar air mani dan darah haid pada waktunya, maka sekiranya keluar air mani itu pada zakarnya, maka dikira ini sebagai lelaki. Begitu juga keluar haid, maka dikira sebagai perempuan. Dan syarat penentuan itu mestilah benda itu berlaku berulang-ulang kali. Maknanya tengok bulan ni keluar haid, tengok bulan depan pun keluar juga, akhirnya keluar. Kita fahamlah, maka dia ni khunsa ghair muskil, perempuan. Maka segala hukum hakam pada dia dikira sebagai perempuan. Pewarisan harta, jadi solatnya, kemudian auratnya, semua kira perempuan lah. Yang keempat, kata Imam Nawawi, kelahiran anak. Ini paling utama lah. Kalau dia itu khunsa dan dia melahirkan anak, maka confirm lah dia perempuan, tak jadi lelaki dah. Banyak lagi lah. Antaranya kecenderungan. Contohnya khunsa muskil, dia ada dua alat kelamin tapi dia cenderung kepada lelaki, maka confirm dia ni perempuan. Khunsa tadi, dia ni khunsa muskil, dia cenderung kepada perempuan, maka confirm lah dia ni lelaki. Macam tu. Banyak kaedah-kaedah penentuan oleh para ulama, tumbuhnya janggut sebagainya. Okey. Jadi seorang khunsa mengikut seorang lelaki itu sah, boleh, tak ada masalah. Sebab khunsa ini apa? Kalau kita baca dalam kitab fiqh, khunsa ini kita kena faham sebagai khunsa muskil. Khunsa muskil, makna yang tak tentu lagi. Kata Imam Suyuti, kalau jumpa perkataan khunsa dalam tu, maksudnya khunsa muskil. Sebab zaman dulu kemajuan teknologi terbatas, tak macam zaman sekarang. Jadi susah nak tentukan dia ni macam mana. Tapi kalau kita faham, jelaslah zaman sekarang ni mudah. Yang masalahnya bila tak mau mengaku. Tak mau mengaku jantina sendiri, nak jadi jantina yang berlawanan. Yang keempat, seorang perempuan mengikuti seorang khunsa. Wa qudwati mar'atin bi khunsa. Ini sah. Seorang perempuan mengikuti seorang khunsa. Seterusnya, yang khunsa kat sini maksudnya adalah khunsa yang ghair muskil. Maknanya dah tahu dah dia ni, walaupun dia ni ada dua alat kemaluan, tapi tahu dah dia ni yang fungsinya adalah lelaki, maka boleh ikutlah.
Yang kelima, seorang perempuan mengikuti atau menjadi imam kepada seorang perempuan. Ini tak ada masalah, boleh perempuan jadi imam kepada perempuan. Batal pada 4 keadaan. Seorang lelaki mengikuti ataupun menjadi makmum kepada seorang perempuan, tak boleh lah. Macam kita kata tadi, seorang lelaki tak boleh jadi makmum kepada perempuan. Yang kedua, seorang lelaki mengikut ataupun menjadi makmum kepada seorang khunsa. Tak boleh kita jadi makmum kepada khunsa. Khunsa apa maksud ni? Khunsa muskil. Jadi kita pun tak tahu dia ni kejap baca suara tengok macam lelaki, kejap je perempuan pula. Sekejap lagi angkat takbir macam tu pula. Dia macam mana? Jadi carilah lelaki. Seorang khunsa mengikuti seorang perempuan. Dalam keadaan ni pun khunsa muskil. Boleh jadi dia ni lelaki, tak bolehlah dia ikut perempuan. Sebab itulah ni keadaan-keadaan pada zaman silam. Zaman sekarang ni tak ada masalah. Pergi doktor, buat appointment, cek jantina. JPN pun ada satu unit khas untuk penentuan jantina ni. Dia ada buat mesyuarat berkala. Pergi je kita mohon untuk pengesahan jantina, boleh. Masa kita pergi dululah, masa kita pergi cek jantina Muhammad Sajad ni, memang kita pergi terus JPN, rujuk kepada tarikh lahir dan rujuk pada sijil lahir dia. Sebab yang hanya boleh mencatatkan sijil lahir itu sebagai lelaki atau perempuan hanya doktor aja, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Jadi doktor dah tulis itu lelaki, maka lelakilah dia. Itulah cara nak tengok. Kemudian ada proses lagi lah. Kalau nak sahkan jantina, kalau macam khunsa muskil ni, kita pergi doktor kerajaan. Kemudian adalah dengan JPN, kena meeting, banyaklah proses dia. Tak boleh pergi jumpa doktor swasta, keluar sah perempuan ataupun sah lelaki. Tak disahkan oleh kerajaan. Dia tak boleh. JPN tak menerima macam tu. Kalau nak penentuan jantina, dia ni khunsa muskil, kena pergi doktor kerajaan, kena ikut prosedur dia. Jadi tak semudah-mudahnya kita nak claim kita ni jantina yang berbeza. Suara dah besar, gagau, tapi nak jadi perempuan juga, tunjuk ni ada surat doktor. Doktor mana? Doktor swasta. Tak boleh. Seorang khunsa mengikuti seorang khunsa. Dalam keadaan ni pun ada perbincangan para ulama tentang isu macam ni. Takut-takut yang muskil tadi, seorang lelaki, seorang perempuan, tiba-tiba yang lelaki pula ikut yang perempuan. Itu jadi masalah. Sebab itu dalam situasi ini batal. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok seterusnya pada